Assalamualaikum. Okey, untuk video kali ini cikgu akan sambung operasi matriks. Okey, ini adalah subtopik yang kedua lah dalam bab matriks. Jadi operasi ini adalah melibatkan operasi asas lah. Contohnya macam tambah, tolak, darab kan. Jadi hari ini yang kita nak belajar adalah mengenai penambahan dan juga penolakan. Okey, tambah dengan tolak lah. Okey. Kita tengok penambahan dan penolakan matriks hanya boleh dilaksanakan pada matriks yang sama peringkat. Okey. Ingat lagi sama peringkat tu apa? Sama peringkat adalah peringkat adalah contohnya kita ada 2 dengan 3. 2 dengan 3 ni adalah peringkat ataupun kita panggil bentuk matriks tu macam mana. Okey. Jadi 2 ini melambangkan dia baris. Okey, baris, so maksudnya dia ada 2 baris. Contohnya kita ada 8, 7. Okey. 3 yang ni pula dia melambangkan apa? Dia melambangkan lajur. Maksudnya dia ada 3 lajur. Okey, contohnya kita ada 9, 10, 11, 12. Okey, so cukup 2 baris dan 3 laju. Ini adalah peringkat 2 dengan 3. Okey, kalau peringkat 3 dengan 3, maksudnya dia ada 3 baris dan juga 3 laju. Okey. Okey, unsur yang sepadan ditambah atau ditolak. Okey, unsur yang sepadan, unsur yang sepadan ditambah atau ditolak untuk mendapat satu matriks tunggal yang sama peringkat. Okey, macam mana tu? Contohnya kita ada A. A adalah matriks dia A11, A12, A21, A22. Okey, apa ni 11, 12 ni? Ini adalah dia macam koordinat. Macam tu lah. Kalau dalam satah Cartesian tu kita panggil koordinat lah kan, X, Y kan. Okay. Jadi untuk koordinat and koordinat matriks kita ada dalam bentuk macam ni. Satu maksudnya baris yang pertama, lajur yang pertama. 1, 2 maksudnya baris yang pertama. Okey, ini baris yang pertama. Lajur yang kedua. Ini lajur yang kedua. Okey, sebab itulah dia wakilkan dalam bentuk macam tu. Okey, jadi kita ada satu lagi matriks, okey, iaitu B. Maka unsur dia kita ada B11, B12, B21 dan B22. Okey, untuk kita laksanakan operasi, tak kisahlah tambah ataupun tolak, okey, kita mesti padankan unsur tu sama tempat. Okey, contohnya A11, 11 ni, okey, jadi dia mesti dengan 11 juga. Yang matriks satu lagi. Okey, so kita tambahlah macam tu. Okey, kita pergi contoh lah senang terus kan. Kita buat contoh. Okey. Contoh kat sini cikgu ada matriks C dengan matriks D. Okey, yang pertama kita tengok dulu matriks C dengan D ni peringkat dia apa? Untuk C kita tahu dia punya peringkat baris dia ada 2, lajur dia ada 3. Jadi dia peringkat 2 dengan 3. D pula 2 dengan 3 juga. Jadi kita boleh tak buat operasi tambah ni, penambahan? Boleh, kita boleh buat lah. Okey, jadi kita boleh tulis satu-satu pun boleh, tak ada masalah. Okey, kita buat satu-satu lah ya. Okey, kita pergi dulu kepada lajur yang pertama. Okey, lajur yang pertama ni 10 dengan 6. Okey, jadi cikgu ada kat sini 10. 10 ni nak tambah dengan apa? Tambah dengan 14. Dia mesti sepadan lah. Dia punya unsur kan. Okey, jadi 10 tambah 14. Baris yang kedua kita ada 6. 6 tambah negatif 3. Okey, dah selesai lajur yang pertama. So kita pergi kepada lajur yang kedua pula. Kita ada negatif 8 tambah dengan negatif 2. Okey. Kemudian kita ada negatif 11 tambah dengan 5.
Okey, kemudian kita ada 4 tambah dengan 1 dan kita ada 7 tambah dengan 9. Okey. Kalau nak tambah terus pun boleh, okey. Cuma kalau yang kita tulis macam ni, kita akan pastikan dia betul lah kan. Kita boleh pastikan dia betul. Okey. Jadi kita tambah sajalah 10 tambah 14, 24. Kita ada 3 dekat sini. Kita ada negatif 8, negatif 2, negatif 10. So kita ada yang ni negatif 6. Kita ada 5 dan juga 16. Okey. Cuba kita tengok. Apakah peringkat bagi jawapan kita yang akhir ni? Peringkat dia adalah 2. Okey, baris dia ada 2, lajur dia ada 3. Jadi peringkat dia pun 2 dengan 3. Ini yang dia maksudkan bila kita buat, okey, kita buat sama ada kita buat penambahan ataupun penolakan, kita akan dapat, okey, mendapat satu matriks tunggal yang sama peringkat. Maksudnya satu je lah matriks yang kita dapat tu kan. Sama peringkat. Dia mesti sama peringkat dengan soalan kita, soalan yang diberi. Kalau tak sama, kita boleh detect lah ada salah. Okey. Jadi, itu untuk penambahan yang agak mudah, ringkas. Untuk penolakan pun sama juga. Okey, penolakan pun sama juga. Cikgu ambil contoh daripada buku teks ni. Diberi matriks D. Okey, ada matriks D dan juga matriks E. Okey, so dia bagi kat sini, dia kata kalau D tambah E tu dia dapat satu matriks tu lah. Okey, 8, negatif 1, negatif 5, 13. Soalannya, hitung nilai X dan nilai Y. Okey, jadi apa yang kita nak buat dekat sini? Kita tengok dalam matriks D, dia bagi 2X tolak 1, negatif 3, negatif 12, 5 tambah Y. Okey, dekat E pula dia bagi X 2, 7 dan Y. Okey, jadi sebenarnya kita boleh tambah macam biasa, macam kita dah buat soalan tadi. Kemudian kita bandingkan jawapan dia. Okey, bandingkan jawapan dia dan barulah kita boleh carikan apa dia punya jawapan untuk nilai X tu lah. Okay. Kita buat D tambah E sama dengan 2X tolak 1 tambah dengan X. Cikgu terus ya, direct. Negatif 12 tambah 7. Direct tulis lah. Cikgu tak tulis, cikgu tak salin balik dia punya soalan. Negatif 3 tambah 2. 5 tambah Y. Tambah Y. Okey. Kemudian kita ada jawapan kita. 2X tolak 1 tambah X, maksudnya kat sini kita ada 3X tolak 1. Negatif 12 tambah 7, kita ada negatif 5. Negatif 1. Kemudian kita ada 5 tambah Y tambah Y, 2Y. Okey. Besarkan sikit. Okey. Sekarang ni kita dah dapat pun jawapan kita. Okey. D tambah E tu inilah jawapan kita. Okay, kita dah tak boleh dah nak buat kan. Jadi apa yang kita nak buat sekarang, kita compare, kita bandingkan. Okay, ini D tambah E ni dia bagi dah kan. Ini dia yang dia bagi. Dia bagi dalam soalan. Jadi kita cuma perlu letak sebelah ni. Okay, so kita ada 8, ada negatif 5, negatif 1, ada 13. Okay, perasan tak ada yang sama. Okay, ada yang sama. Negatif 5 kat sini, negatif 1, negatif 1. Logik lah, dia memang kena ada yang sama. Kalau tak, nanti kita tak boleh nak pastikan benda tu betul. Jadi 8 ni dia sama dengan 3X tolak 1. Okey, manakala 13 sama dengan 5 tambah 2Y. Okey, jadi kita bolehlah selesaikan yang itu. Okey, kita selesaikan. So, kita akan buat oleh itu 8 sama dengan 3X tolak 1. Selesaikanlah macam biasa. Kita akan dapat
8 tambah 1 sama dengan 3x. Kita akan dapat 9 per 3 sama dengan x. Jadi x adalah so x adalah 3. So kita buat sebelah ni pula. 13 sama dengan 5 tambah 2y. 13 tolak 5 sama dengan 2y. 8 sama dengan y sama dengan 4. Okey, cikgu terus Okey, jadi kita dah dapat jawapan dia. So inilah jawapannya. Caranya mudah saja. Okey, kemudian kita ada lagi satu contoh. Diberi F tambah satu matriks ni tolak satu matriks 7, 10 sama dengan kita dapatlah satu matriks ni kan. So dia nak kita hitungkan matriks F. Dia nak tahu F tu apa. Dalam bentuk matriks lah. Boleh agak tak? Agak-agaknya nanti matriks F ni peringkatnya macam mana? Peringkatnya kalau kita tengok dekat sini, yang ni 2 dengan 1. Yang ni pun 2 dengan 1. Yang ni pun 2 dengan 1. Jadi peringkat matriks F nanti mestilah 2 dengan 1 juga. Jadi kita buat, ini sebenarnya kita buat kaedah pindah-pindah tu macam biasa je. Cuma dia dalam bentuk matriks. Jadi kita pindahkanlah. Kita tinggalkan F kat situ sorang-sorang belah kiri. Jadi kita pindahkan. Negatif 2, 3. Cikgu buat yang ni dulu. So kita 16 negatif 3 ni dari depan tu dia tambah. So kita akan dapat dia tolak lah. Dia sama je macam kita pindahkan nak cari ungkapan algebra kan, sama je. Kemudian kita boleh selesaikan. So kat sini cikgu buat sekaligus lah negatif 2 tolak 16 tambah dengan 7. Yang ni pula bawah dia 3 tolak negatif 3 tambah 10. Jadi jawapan kita akan dapat apa nanti? F sama dengan negatif 2 tolak 16 tambah 7. Kita akan dapat negatif 11. Negatif 2, negatif 16. So kita akan dapat negatif 18. Betul, negatif 11. 3 tambah 3, 9 tambah 10. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 3, 6. 10, 16. Jadi kita cek balik. Betul tak peringkat kita 2 dengan 1? Betul. Peringkat ni tak perlu tulis. Dia cuma kita nak verify lah kan. Verify jawapan kita tu betul ke tak, logik ke tak. Jadi seterusnya kita tengok ini pula. Kita tengok ni. Ni apa ni? Ni adalah berkenaan dengan pendaraban. Pendaraban matriks dengan satu nombor. Contohnya dekat sini dia kata diberi matriks A, ada A, B, C, D dan N. N ini adalah satu nombor lah. Tak kisahlah dia apa. 2 ke, 3 ke, 4 ke. Maka NA maksudnya N darab A. A ni matriks kan? Jadi kita akan dapat nanti N darab A, N darab B, N darab C, N darab D. Maksudnya N ni dia akan darab dengan setiap unsur yang ada dalam matriks tersebut. Dan N itu dikenali sebagai skala. Skala. Kita tengok contoh ya.
Contoh 11. Okey. Diberi D sama dengan negatif 5, 4, 2, 1. Hitung 3D. Jadi 3 ni apa tadi? 3 ni adalah skala. Okey. Jadi kita akan dapat, dia nak 3D kan? So kita akan dapat 3 darab dengan negatif 5, 2, 4, 1. Okey. Kita darab satu-satu lah. 3 darab negatif 5. Nak tulis macam ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, kita nak tulis satu-satu pun boleh, ataupun kita macam tak apalah, nak darab je lah terus kan. Boleh je. Okey. Cuma bila darab terus tu hati-hati dan pastikan kita punya jawapan tu betul lah. So kita akan dapat negatif 15, 6, 12, 3. Okey? Okey, kita tengoklah hukum-hukum yang melibatkan penambahan dan juga penolakan dalam matriks ni. Okey. Yang pertama, kita tengok kat sini A, dia kata A kalau A tambah B sama dengan B tambah A. Maksudnya matriks lah kan. Kalau kita ada matriks A tambah matriks B, kita boleh terbalikkan dia lah kedudukan dia tu. Okey, yang tu kita panggil hukum Kalis tukar tertib. Kalis ni maksudnya dia tak jejas lah kan. Tak jejas kalau dia tukar kedudukan. Okey, gitu je nak ingat. Sebenarnya tak perlulah nak hafal sangat nama-nama ni. Cuma kita kena faham konsep dia lah. Okey, A tolak B tak sama dengan B tolak A. Maksudnya apa? Kalau kita ada A tu adalah 3, 2, 1, 4. Okey. Kita nak tolak dengan 2, 1, 5, 6. Okey, kita tolak Ni A, yang ni B. Kita tak boleh buat, tak apalah saya nak letak B lah dekat depan. So saya akan buat dekat sini 2 tolak 3, 1 tolak 2, 5 tolak 1, 6 tolak 4. Dia jawapannya tak sama. Kan kita belajar kalau 3 tolak 2 tak sama dengan 2 tolak 3. 3 tolak 2 berapa? 1. 2 tolak 3? Negatif 1. Kan tak sama tu? Jadi sebab tu dia kata penolakan matriks tidak mematuhi hukum Kalis tukar tertib. Okey, kalau H, A tambah B. Okey, yang tadilah kita tengok darab kan? Okey, so maksudnya kalau kita ada satu matriks tu, dia kena tambah dulu dengan satu matriks. Kemudian didarabkan dengan satu skala. Jadi kita boleh pecahkan, kita darab asing-asing. Kita darab asing-asing dululah. Boleh juga. Okey, sebab tu dia buat kat situ H dalam kurungan A tambah B sama dengan HA tambah HB. Maksudnya awak darab dulu skala tu dengan matriks A. Lepas tu awak darab pula skala tersebut dengan matriks B. Kemudian awak akan dapat dua matriks yang baru, kemudian awak tambah. Bolehlah. Tak ada masalah kan? Boleh. Jadi untuk tolak pun dia applicable lah. Okey, so nama hukum tersebut adalah hukum Kalis agihan. Maksudnya dia tak kisah nak mengagihkan macam mana kan. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini A tambah B, okay, dalam kurungan A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Maksudnya apa? Kalau kita ada dua matriks yang perlu ditambahkan dahulu. Kita tahu kalau kurungan ni kita perlu buat dulu kan. Jadi dia sebenarnya boleh je kalau kita cikgu buat macam ni. Kalau kita kurungkan, tambah yang ni dulu, barulah tambah yang A kat luar tu. So nama hukum tu adalah hukum Kalis sekutuan. Okey, tapi untuk tolak sama juga dia tak applicable macam yang tadi lah. Okey, seterusnya kita nak tengok ini. Matriks dengan semua unsurnya adalah sifar dinamakan matriks sifar. Okey, jangan terkejut, ini wujud. Okey, dia lah boleh jadi nanti awak tolak kan, 2 tolak 2, 1 tolak 1 kan. So dia akan dapatlah
matriks sifar tu. 0, 0 juga. Betul tak? Okey. Jadi dia kata kat sini penambahan dan penolakan matriks A dengan matriks sifar ialah A tambah 0 sama dengan A. A tolak 0 sama dengan A. Macam kita tolak dan tambah nilai satu nilai kepada 0 macam biasa kan. 4 tambah 0 dapat 4 kan. 4 tolak 0 pun dapat 4. Samalah. Okey. Jadi kita pergi Contoh 13. contoh yang diberi 1/2 matriks 4, 12, kemudian tolak X negatif 3 sama dengan matriks 5 Y. Dia nak cari nilai X dan Y. Okey, ini sama je lah dengan yang kita buat tadi, yang kita nak cari hitung nilai X kan dan Y. Jadi kita buat dulu yang bahagian belah kiri ni, kemudian nanti bila kita dah kerjakan, okey, buat jalan kerja semua, kemudian baru kita bandingkan dengan jawapan yang dia bagi. Okey. Sekarang kita darab, okey. Kita 1/2 ni dia mesti darab dengan setiap unsur yang ada. Okey. So 1/2 darab dengan 4, kita dapat 2 lah. Kan, cikgu buat terus ya. 1/2 darab 12 dapat 6. Okey. Tolak dengan X negatif 3. Okey. Dekat sini kita buat 2 tolak X, 6 tolak negatif 3. Okey. So kita akan dapat apa kat sini? Kat sini kita tulis teruslah. Nanti kita nak bandingkan. Okey. Jadi Jadi 2 tolak X sama dengan 5. So X adalah kira semula. Okey. Yang ni Y sama dengan 9. Okey, jadi itu saja untuk video kali ni. Cikgu harap antum boleh faham. Okey, boleh catch up lah dengan apa yang cikgu ajar dalam video. InsyaAllah kita akan sambung dengan video seterusnya. Jangan lupa buat latihan. Terima kasih. Assalamualaikum.